Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ditujukan kepada Cik Hasinda. Jadi pada hari ini kami akan melakukan pembentangan berkenaan dengan tugasan 2 peperiksaan akademik, iaitu analisis artikel ilmiah, iaitu jurnal tempatan. Dan jurnal tempatan yang kami pilih berjudul Kepentingan Semangat Kesukanan. Ahli kumpulan terdiri daripada saya sendiri, iaitu Intan Farhana binti Muhammad Yazni, dan angka giliran ialah 20231923100057. Saya Nur Alia Safiah binti Nasul Muhaimin, angka giliran 20231923100071. Saya Muhammad Amirul Naim bin Razwa, kelas C3, nombor angka giliran 202319231066. Menurut Zamri Mahmud 2022, artikel ilmiah ialah satu artikel yang berbentuk kertas konsep pendapat, kertas konsep, proposal penyelidikan atau kertas kerja ilmiah. Dalam buku penulisan akademik, Badrul Hisham Ghazali 2023 menyatakan artikel berbentuk ilmiah biasanya ditulis untuk pembaca tertentu, umpamanya untuk dimuat dalam majalah ilmiah atau jurnal. Penulisan artikel ilmiah perlu disertai dengan keutuhan wacana yang terdiri daripada keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Dalam menghasilkan penulisan akademik yang berkualiti pula, aspek sumber rujukan amat dititik beratkan. Sumber rujukan yang disiarkan mestilah benar, sahih, tepat dan adil bagi menjaga etika dalam penulisan akademik. Selain itu, konsep kejelasan juga ialah satu aspek yang penting dalam penulisan akademik. Konsep kejelasan dalam penulisan akademik ialah penulisan tersebut dapat difahami oleh pembaca tanpa menimbulkan sebarang keraguan. Berdasarkan sebuah artikel ilmiah yang diambil dari jurnal tempatan, saya telah menjalankan analisis tentang keutuhan wacana yang pertama, iaitu keutuhan semantik. Menurut Norzila Muhammad Yusof 2023, keutuhan semantik ialah hubungan dari segi aspek semantik jalinan makna antara satu ayat dengan ayat lain atau satu perenggan dengan perenggan lain. Terdapat 11 jenis keutuhan semantik yang akan dibincangkan berdasarkan analisis yang telah dibuat. Jenis keutuhan semantik yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Hubungan sebab dan akibat ialah hubungan yang menunjukkan bahawa disebabkan sesuatu perkara akan menyebabkan sesuatu perkara. Contoh ayat yang mengandungi hubungan sebab dan akibat ialah: contoh kesan rasuah dalam bidang sukan dapat dilihat pada tahun 1990-an, di mana imej sukan bola sepak di negara ini telah jatuh apabila terdapat beberapa pemain bola sepak Liga Perdana Malaysia mula menerima rasuah. Ayat ini bermaksud isu rasuah yang diterima oleh beberapa pemain bola sepak Liga Perdana Malaysia menyebabkan imej sukan bola sepak di negara ini telah jatuh. Selain itu, keutuhan semantik hubungan sebab dan hasil bermaksud disebabkan sesuatu perkara, maka akan membuahkan sesuatu hasil. Contoh ayat yang ditemui dalam artikel ialah: semangat kesukanan akan menghasilkan jati diri yang baik pada seseorang mahasiswa di universiti. Ayat ini menunjukkan oleh sebab semangat kesukanan hasilnya membentuk jati diri yang baik pada seseorang mahasiswa di universiti. Keutuhan semantik yang ketiga ialah hubungan sebab dan tujuan. Hubungan sebab dan tujuan bermaksud seseorang melakukan sesuatu perkara kerana tujuan tertentu. Contoh ayat dalam artikel: oleh yang demikian, aktiviti kokurikulum yang diadakan di institusi-institusi pengajian adalah bertujuan untuk memberi pengalaman dan membantu pelajar dalam mencapai kehidupan yang sempurna
Di samping mencapai tujuan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) dalam usaha melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dalam aspek rohani, jasmani, intelek dan emosi (JERI). Ayat tersebut menunjukkan bahawa tujuan aktiviti kokurikulum diadakan di institusi-institusi pengajian untuk memberi pengalaman dan membantu pelajar dalam mencapai kehidupan yang sempurna di samping mencapai tujuan falsafah pendidikan kebangsaan (FPK) dalam usaha melahirkan pelajar-pelajar yang seimbang dalam aspek rohani, jasmani dan intelek dan emosi (JERI). Seterusnya ialah hubungan syarat dan hasil. Hubungan syarat dan hasil membawa maksud meletakkan sesuatu syarat untuk mendapatkan hasil. Contoh ayat yang dijumpai dalam artikel ialah cabaran kerja pada masa kini juga tidak melihat seseorang pelajar itu dari segi akademik, namun sebaliknya para pelajar harus melibatkan diri dalam aktiviti sukan yang dapat menarik minat majikan dari segi kemahiran sosial. Ayat tersebut menjelaskan untuk diterima terus ke pasaran pekerjaan perlu melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Syarat untuk diterima terus ke pasaran pekerjaan ialah melibatkan diri dalam aktiviti sukan. Hubungan latar dan kesimpulan pula menunjukkan rumusan terhadap sesuatu perkara dibuat berdasarkan kebiasaan. Dalam artikel ilmiah yang telah saya analisis, tidak ditemui ayat yang mempunyai hubungan latar dan kesimpulan. Keutuhan wacana yang seterusnya ialah hubungan perbandingan. Hubungan perbandingan merujuk kepada membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain, sama ada perbandingan positif atau negatif. Contoh ayat perbandingan yang terdapat dalam artikel ialah kami juga dapati siswa dan siswi menghabiskan masa untuk lebih fokus ke arah akademik berbanding sukan, yang mana sukan ini juga boleh memberi impak yang positif terhadap stres dan umpamanya. Ayat ini menunjukkan perbandingan antara fokus ke arah akademik dan sukan dalam kalangan siswa dan siswi. Keutuhan semantik yang keenam ialah hubungan memperkuat isi. Hubungan memperkuat isi bermaksud menjelaskan sesuatu perkara dengan lebih terperinci menggunakan fakta-fakta untuk memperkukuhkan sesuatu penyataan. Contoh yang dijumpai dalam artikel ialah dengan bersukan, mahasiswa bukan sahaja mengeluarkan peluh, bahkan mahasiswa dapat mengeluarkan hormon endorfin. Hormon endorfin dapat mengeluarkan energi positif dalam diri seseorang. Ayat kedua, iaitu hormon endorfin dapat mengeluarkan energi positif dalam diri seseorang, ialah fakta yang memperkukuh dan menerangkan isi berkenaan hormon endorfin yang dinyatakan dalam ayat pertama yang ditulis secara condong. Di samping itu, hubungan parafrasa ialah hubungan yang memperlihatkan hubungan satu bahagian wacana mengungkapkan isi bahagian lain dengan cara yang lain. Contoh ayat dengan hubungan parafrasa dalam artikel ialah pembayaran allowance kepada atlet negara yang bergiat aktif dalam mewakili Malaysia, tidak kira sama ada atlet tersebut menang ataupun kalah, merupakan langkah bijak bagi melahirkan generasi yang mencintai bidang sukan. Pada masa yang sama, suatu organisasi harus ditubuhkan untuk menjaga kebajikan atlet Malaysia. Berdasarkan contoh ayat di atas, ayat yang dicondongkan memperlihatkan hubungan satu bahagian wacana. Ayat yang tidak dicondongkan pula mengungkapkan isi bahagian lain dengan cara yang lain. Keutuhan semantik yang kesembilan ialah hubungan amplifikatif penghuraian. Hubungan amplifikatif
terjadi apabila satu bahagian wacana memperkuat bahagian lain. Contoh ayat hubungan amplifikatif ialah aktiviti sukan juga dapat merapatkan hubungan antara murid. Mereka akan mendapat ramai kawan dan hubungan juga lebih akrab. Ayat kedua iaitu mereka akan mendapat ramai kawan dan hubungan juga lebih akrab menjadi huraian kepada ayat pertama iaitu aktiviti sukan juga dapat merapatkan hubungan antara murid. Seterusnya ialah hubungan tempoh masa. Hubungan tempoh masa boleh berlaku secara kronologi atau pertindanan masa. Contoh hubungan tempoh masa yang ditemui dalam artikel ialah isu rasuah sememangnya telah lama wujud dalam bidang sukan Malaysia. Contoh kesan rasuah dalam bidang sukan dapat dilihat pada tahun 1990-an di mana imej sukan bola sepak di negara ini telah jatuh apabila terdapat beberapa pemain bola sepak Liga Perdana Malaysia mula menerima rasuah. Isu rasuah ini juga menyebabkan ramai penaja telah menarik diri dan enggan menaja Liga Perdana Malaysia. Berdasarkan ayat di atas, hubungan tempoh masa berlaku secara kronologi di mana ayat tersebut bercerita tentang kronologi isu rasuah yang berlaku dalam bidang sukan Malaysia. Keutuhan semantik yang terakhir ialah hubungan ibarat. Hubungan ibarat merupakan hubungan yang menggunakan kata ibarat yang menunjukkan perumpamaan untuk menjelaskan maksud kepada sesuatu yang dinyatakan. Contoh hubungan ibarat yang terdapat dalam artikel ialah sekiranya ada penggemblengan usaha dan iltizam semua pihak, pastinya sinar di hujung terowong dapat dijelmakan untuk mengangkat kembali martabat sukan negara Malaysia. Ayat ini menunjukkan terdapat ibarat yang digunakan iaitu sinar di hujung terowong yang menunjukkan bahawa terdapat cahaya atau harapan yang menanti di hujung perjalanan sekiranya ada penggemblengan usaha dan iltizam semua pihak. Ia mencerminkan keyakinan bahawa dengan ketabahan dan usaha, kita boleh mengangkat kembali martabat sukan negara Malaysia. Seterusnya, saya akan menjelaskan keutuhan wacana yang kedua iaitu keutuhan leksikal. Terdapat 6 jenis keutuhan leksikal yang telah saya analisis dalam artikel. Keutuhan leksikal yang pertama ialah antonim. Antonim ialah perhubungan antara kata yang menunjukkan unsur berlawanan makna atau pertentangan makna. Contoh antonim dalam artikel ialah perkataan kejayaan dan kegagalan. Contoh ayat, ini dapat dilihat apabila pelajar mengalami kegagalan di universiti dengan melakukan aktiviti sukan dapat membantu mengurangkan tekanan dan membangunkan semangat untuk meraih kejayaan dalam bidang pembelajaran. Berdasarkan contoh ayat yang diberi, terdapat pertentangan makna antara perkataan kejayaan dan kegagalan. Kejayaan bermaksud perihal berjaya, kemenangan atau hasil, manakala kegagalan pula bermaksud perihal gagal. Keutuhan leksikal yang kedua ialah sinonim. Sinonim merupakan perkataan-perkataan yang mempunyai makna yang hampir sama tetapi berbeza nilai rasa dan penggunaannya. Contoh kata sinonim yang dapat dijumpai dalam artikel ialah perkataan sihat dan aktif yang mempunyai makna yang hampir sama. Contoh ayat bagi perkataan sihat, berdasarkan kajian kami, antara objektif yang ingin dicapai adalah untuk melahirkan mahasiswa dan mahasiswi yang mengamalkan cara hidup yang sihat, membentuk kepribadian, memupuk semangat dan juga mengeratkan hubungan silaturahim.
Contoh ayat bagi perkataan aktif ialah bukan itu sahaja, kepentingan semangat kesukanan ialah ia dapat melahirkan masyarakat yang aktif dan mempunyai semangat juang dan kesukanan yang tinggi serta dapat memupuk jati diri dan disiplin setiap individu ketika melakukan sebarang aktiviti sukan bersama-sama. Seterusnya ialah himonim. Himonim ialah perkataan yang mempunyai kesamaan dari segi ejaan dan bunyi tetapi mempunyai makna yang berbeza berdasarkan perbezaan konteks. Contoh himonim yang dijumpai dalam artikel ialah perkataan akan. Contoh ayat yang pertama, penggunaan dadah adalah tidak beretika, berbahaya dari segi kesihatan dan atlet negara perlu sedar akan risiko negatif pengambilan dadah. Berdasarkan ayat di atas, maksud perkataan akan menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah menunjukkan perihan. Contoh ayat yang kedua, misalnya, berenang secara bersaingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan tetapi berenang bersendirian di kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Berdasarkan ayat di atas, maksud perkataan akan menurut Kamus Dewan edisi keempat adalah untuk menyatakan sesuatu kemungkinan dan jangkaan tentang sesuatu perlakuan dan perkembangan. Keutuhan leksikal yang keempat ialah hiponim. Hiponim merupakan makna umum yang merangkumi makna khusus. Contoh hiponim yang dijumpai dalam artikel ialah perkataan sukan yang mengandungi makna umum. Perkataan-perkataan lain yang mempunyai makna khusus dan berhubungan kekeluargaan dengan sukan yang terdapat dalam artikel ialah bola sepak, hoki lapangan, rugby, badminton, bola tampar, bola baling, bola keranjang dan seni mempertahankan diri campuran. Contoh ayat dari artikel, dalam aspek yang menarik, 6 sukan penonton dengan kebanyakan peminat adalah bola sepak persatuan, hoki lapangan, kesatuan rugby, badminton, bola tampar, bola baling, bola keranjang dan seni mempertahankan diri campuran. Di samping itu, keutuhan leksikal yang kelima ialah homograf. Homograf ialah kata-kata yang mempunyai kesamaan bentuk ejaan tetapi tidak sama bunyi dan maknanya. Huruf-huruf yang membentuk perkataan tersebut sama, termasuk kedudukan huruf dalam perkataan, namun sebutannya berbeza. Perbezaan sebutan boleh dilihat dari sudut makna. Makna hanya dapat dibezakan melalui penggunaan berdasarkan konteks ayat. Dalam artikel ilmiah yang telah saya analisis, tidak dijumpai perkataan yang tergolong dalam keutuhan leksikal jenis homograf. Keutuhan leksikal yang terakhir ialah polisim. Polisim merupakan kata-kata yang mempunyai kesamaan bunyi dan bentuk ejaan, tetapi berbeza makna apabila digunakan dalam konteks yang berlainan. Perkataan lapang merupakan contoh polisim yang ditemui dalam artikel. Contoh ayat yang pertama, perkembangan infrastruktur sukan seperti gelanggang futsal, badminton dan kawasan lapang dimanfaatkan sebaiknya oleh pelajar di mana bersukan bukan sahaja menjadi aktiviti di waktu siang, malah telah dipraktikkan pada waktu malam. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lapang bermaksud tidak sempit, lega dan luas. Berdasarkan ayat di atas, perkataan kawasan lapang yang digunakan membawa maksud kawasan yang luas. Contoh ayat yang kedua, sukan merupakan kegiatan yang memerlukan kemahiran atau ketangkasan serta tenaga yang dilakukan
sama ada sebagai acara pertandingan, hiburan atau untuk suka-suka bagi mengisi masa lapang maupun untuk beriadah. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lapang juga boleh membawa maksud terluang, tidak sibuk dan senggang. Berdasarkan ayat di atas, perkataan masa lapang yang digunakan bermaksud masa terluang. Keutuhan gramatikal. Gramatikal dapat ditakrifkan sebagai makna dalam proses yang melibatkan gramatik, di mana proses ini ditentukan oleh urutan kata, bentuk dan intonasi. Malah bukan itu sahaja, kerana menurut Abdullah Yusuf 2009, dikatakan oleh beliau bahawa gramatikal turut wujud dalam 3 proses gramatikal yang terdiri daripada penyembuhan, penggandaan dan pemajmukan. Bagi keutuhan gramatikal yang pertama iaitu penyembuhan, di mana penyembuhan membawa maksud proses yang akan menerbitkan perkataan setelah mencantumkan satu atau lebih imbuhan kepada sesuatu kata dasar. Maka daripada hasil tersebut terhasilnya proses penyembuhan dalam bahasa Melayu. Salah satu cara dalam mengembangkan kata dasar adalah dengan menggunakan proses penyembuhan. Jenis imbuhan yang terlibat dalam bahasa Melayu terdiri daripada 4 jenis. Antara 4 jenis imbuhan tersebut ialah yang pertama, imbuhan awalan, imbuhan akhiran, imbuhan sisipan dan yang terakhir ialah imbuhan abitan. Contoh pengimbuhan yang tergandung dalam artikel yang dijumpai ialah dilihat. Penggunaan perkataan tersebut di dalam ayatnya ialah misalnya, berenang secara berasingan di hadapan ribuan penonton akan dikira sebagai sukan. Tetapi berenang bersendirian di kolam atau laut dilihat sebagai aktiviti rekreasi. Berdasarkan contoh yang dijumpai tersebut, imbuhan awalan terlibat dalam ayat dilihat, di mana kata dasarnya ialah lihat. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, lihat membawa maksud pandang ataupun tengok. Elemen kedua yang terdapat dalam gramatikal ialah penggandaan. Dalam bahasa Melayu, penggandaan merupakan proses yang melibatkan pengulangan kata dasar yang merangkumi penuh, separa ataupun berentak, iaitu mengikut bunyi rentak yang tertentu. Oleh itu, terdapat 3 jenis penggandaan yang terdiri daripada penggandaan penuh, penggandaan separa serta penggandaan berentak. Maksud yang berlainan akan disampaikan oleh kata dasar yang melalui proses penggandaan. Dan terdapat contoh yang dijumpai dalam artikel berkenaan dengan penggandaan, iaitu perkataan atlet-atlet. Penggunaan perkataan tersebut dalam artikel adalah seperti ramai pihak berpendapat bahawa rasuah berpunca daripada aktiviti perjudian di mana pengurus, pengadil dan atlet-atlet diberi wang supaya mempengaruhi keputusan perlawanan demi kepentingan mereka sendiri. Berdasarkan contoh yang diberi, perkataan atlet-atlet merupakan penggandaan penuh, manakala kata dasarnya pula ialah atlet. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, atlet bererti seorang yang giat dalam lampangan sukan maupun terdiri daripada ahli sukan. Elemen terakhir dalam keutuhan gramatikal ialah pemajmukan, iaitu melibatkan proses yang merangkaikan kata dasar yang terdiri daripada 2 atau lebih dan akan membentuk penghasilan makna yang tertentu yang merupakan proses bagi pemajmukan. Terdapat hubungan yang akan terjalin dalam unsur-unsur makna kata majmuk yang akan mendorong kepada penghasilan unsur pertama,
unsur kedua ataupun daripada kedua-duanya sekaligus. Namun begitu, dalam suatu ayat ejaan bagi kata majmuk dieja secara terpisah sekaligus bertindak sebagai unit di mana bentuknya tidak dapat menerima penyisipan yang lain serta terdapat juga kata majmuk yang dieja secara bercantum. Pemajmukan yang dapat dijumpai dalam artikel ialah perkataannya antarabangsa. Penggunaan perkataan tersebut dalam ayat adalah seperti antara cabaran yang sering dihadapi bagi melahirkan pelajar atlet bertaraf antarabangsa adalah segelintir pelajar dan ibu bapa mereka masih mempunyai tanggapan salah terhadap bidang sukan di Malaysia. Berdasarkan contoh yang diambil dari artikel, antarabangsa ini merupakan kata majmuk mantap di mana perkataan tersebut dieja secara bercantum dan bukannya berpisah. Hal ini dikatakan demikian kerana kata majmuk mantap ini dianggap sebagai kecualian. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, antarabangsa didefinisikan sebagai penglibatan dalam kalangan dua atau lebih negara. Keutuhan fonologi. Beralih pula kepada keutuhan fonologi. Menurut Kamus Dewan edisi keempat, fonologi membawa erti suatu kajian yang mengkaji berkenaan dengan bunyi sebutan yang terdapat dalam sesuatu bahasa. Sistem bunyi sebutan tersebut berkait rapat dengan bunyi bahasa dan ciri-ciri bunyi yang mengandungi peraturan khusus. Peraturan tersebut menjelaskan dengan lebih terperinci tentang cara bunyi-bunyi tersebut berhubung kait antara satu sama lain. Dan perkara ini terdiri dari sudut intonasi suara, nada suara serta hentian suara. Fonologi merupakan subdisiplin yang penyelidikannya tertumpu ke arah bunyi bahasa dengan fungsi, perlakuan serta bunyi sebagai elemen bagi linguistik. Indrawati dan Mardiansyah 2006. Keutuhan fonologi dapat disaksikan melalui tiga hubungan, iaitu dalam aspek hentian suara atau kesenyapan, intonasi suara dan yang terakhir ialah nada suara. Yang pertama ialah hubungan dari segi hentian suara ataupun kesenyapan yang berperanan dalam perbezaan antara dua makna yang berbeza tetapi masih dalam satu ayat yang sama. Setiap ayat tersebut mestilah mengandungi hubungan ini dan ditandai dengan simbol koma. Hal ini dikatakan demikian kerana hasil daripada penggunaan simbol koma tersebut akan jelas menunjukkan hentian suara ataupun kesenyapan terjadi supaya makna yang ingin disampaikan tersebut lebih mudah difahami kepada si pembaca. Contoh ayat dari artikel pilihan yang dikemukakan ialah contoh atlet yang didapati bersalah menggunakan dadah ialah atlet lumba basikal trek kebangsaan Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi. Menurut contoh tersebut, jelas menunjukkan kesenyapan berlaku pada perkataan kebangsaan yang dikatakan oleh penulis bahawa atlet lumba basikal trek kebangsaan iaitu Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi yang bersalah kerana terlibat dalam penggunaan dadah. Selain itu, hubungan yang kedua pula ialah hubungan melalui intonasi suara yang berfungsi dalam penanda serta pemisah dan juga sebagai perbandingan dalam struktur ayat. Malah, intonasi suara yang dilontarkan dalam ayat boleh dibandingkan walaupun hanya berbekalkan satu perkataan sahaja. Terdapat dua intonasi di mana terdapat penggunaan intonasi mendatar yang jelas menunjukkan pernyataan, manakala terdapat intonasi yang meninggi pula menekankan kepada pertanyaan. Contoh ayat daripada artikel tidak dapat diutarakan. Hal ini kerana tiada penggunaan hubungan intonasi suara dalam artikel tersebut. Yang terakhir ialah hubungan berdasarkan nada suara yang berkait rapat dalam membandingkan ayat yang digunakan sama ada mengikut keadaan ataupun situasi.
Ketika seseorang itu sedang bercakap, nada suara yang digunakan dapat menampakkan emosi seseorang itu berlaku. Nada suara boleh terdiri daripada nada marah, nada sedih dan juga nada gembira. Contoh yang boleh diberikan daripada artikel yang dipilih ialah, oleh itu, jelaslah bahawa kalangan siswa dan siswi perlu ada keseimbangan sukan dan akademik dalam kehidupan pelajar. Contoh yang dilontarkan sebentar tadi adalah jelas menunjukkan penulis menggunakan nada yang tegas di mana penulis menyarankan agar siswa dan siswi sewajarnya menekankan keseimbangan dalam sukan dan juga akademik dalam kehidupan pelajar. Seterusnya, saya akan sambung dengan rujukan. Bagi artikel bertajuk Kepentingan Semangat Kesukanan, kajian rintis dalam kalangan mahasiswa UTHM ini menggunakan gaya sitasi dan sistem rujukan American Psychological Association APA edisi ke-7. Mengikut gaya sitasi, ianya dipaparkan melalui cara penulisan sumber bacaan dalam kurungan. Contohnya, pengarang dan tahun dipisahkan dengan koma. Petikan kurungan boleh muncul di dalam atau di hujung ayat. Petikan kurungan. Contohnya, aktiviti kokurikulum dianggap penting sebagai alat untuk memenuhi hasrat unggul dasar pendidikan kebangsaan, iaitu perpaduan di kalangan pelajar-pelajar yang terdiri dari berbagai kaum. Hamid 2012. Contoh ayat yang seterusnya, Salmi 2014 menyatakan bahawa bersukan juga dapat meredakan tekanan belajar. Apabila pelajar-pelajar menyertai aktiviti bersukan, mereka akan melupakan pelajaran buat seketika dan mampu mengelak diri mereka daripada menghadapi tekanan belajar. Seterusnya, kita beralih kepada gaya menulis rujukan. Terdapat beberapa senyaran rujukan iaitu jurnal tanpa doi, buku, tesis dan blog. Berikut merupakan rujukan jurnal. Berikut merupakan rujukan jurnal tanpa doi. Terdapat 3 nama penulis serta tahun diterbitkan iaitu tahun 2013. Seterusnya, tajuk yang tidak perlu diitalik, nama jurnal perlu diitalik, volume iaitu 38 perlu diitalik, bilangan iaitu 2 berada dalam kurungan. Selepas itu, muka surat iaitu muka surat 51 hingga 59. Seterusnya, contoh rujukan bagi tesis. Rujukan bagi blog. Akhir sekali, rujukan bagi buku. Terdapat 4 pengarang dan diterbitkan pada tahun 2016. Nama buku ditulis secara italik. Akhir sekali, penerbit iaitu UEM Press. Pada pendapat saya, gaya penulisan rujukan mestilah ditambah baik. Gaya menulis susunan rujukan mestilah disusun mengikut abjad A dan Z. Baris kedua mestilah inden ke dalam mengikut aturan sistem APA edisi ke-7. Seterusnya, kita beralih kepada enjin carian ilmiah. Pada masa kini terdapat banyak enjin syariah sumber ilmiah. Enjin carian sumber ilmiah yang sering digunakan pakai bagi mencari maklumat untuk menghasilkan penulisan. Dapat dikenal pasti bahawa artikel Kepentingan Semangat Kesukanan kajian rintis dalam kalangan mahasiswa UTHM ini menggunakan laman web Google Scholar. Artikel Kepentingan Semangat Kesukaan kajian rintis dalam kalangan mahasiswa UTHM terdapat dalam laman web Google Scholar. Google Scholar banyak membantu pekaji dalam mengetahui pelbagai jurnal dalam sesuatu bidang. Untuk menggunakan web Google Scholar, pengguna boleh menaip atau menulis perkataan Google Scholar di pencarian Google Chrome dan lain-lain lagi. Jurnal atau artikel akan diperoleh dengan menulis tajuk jurnal atau artikel di ruangan kotak laman web Google Scholar. Seterusnya, kita beralih kepada tajuk akhir sekali iaitu kejelasan. Sesuatu penulisan akademik mestilah diberi penekanan dalam aspek kejelasan. Penekanan ini mesti didedahkan dan diberi perhatian kepada pelajar, pengkaji atau individu yang terlibat.
Sesuatu penulisan mestilah menyampaikan maklumat dengan jelas bagi mengelakkan keraguan dan kekeliruan. Terdapat dua jenis kejelasan iaitu kohesi dan koheren. Pertama sekali saya akan jelaskan tentang kohesi. Kohesi merupakan pertautan antara satu perkataan dengan perkataan yang lain untuk membentuk ayat yang dapat difahami oleh pembaca. Menurut Suhaimi Muhammad Saleh 2022, kohesi ialah satuan yang menunjukkan keeratan atau keserasian hubungan antara unsur linguistik dengan unsur linguistik yang lain dalam sesuatu penulisan. Ayat yang menunjukkan kohesi terdiri daripada segi hubungan semantik. Terdapat beberapa ayat yang menunjukkan kohesi terdiri daripada segi hubungan semantik, sebab dan akibat, serta sebab dan hasil. Kohesi dalam hubungan semantik juga boleh digunakan untuk memperkuatkan isi dalam hubungan. Berikut merupakan contoh ayat yang menunjukkan kohesi dalam hubungan semantik bagi menunjukkan sebab dan akibat. Selain itu, kegiatan rasuah juga merupakan cabaran terbesar dalam bidang sukan. Rasuah dalam bidang sukan juga jelas memberi impak negatif kepada pembangunan bidang sukan di Malaysia. Isu rasuah sememangnya telah lama wujud dalam bidang sukan Malaysia. Contoh kesan rasuah dalam bidang sukan dapat dilihat pada tahun 1990-an, di mana imej sukan bola sepak di negara ini telah jatuh apabila terdapat beberapa pemain bola sepak Liga Perdana Malaysia mula menerima rasuah. Isu rasuah ini juga menyebabkan ramai penaja telah menarik diri dan enggan menaja Liga Perdana Malaysia. Jelas sekali petikan ini menunjukkan kohesi dalam hubungan semantik dari aspek segi hubungan, dari segi sebab dan akibat. Seterusnya kita beralih kepada contoh yang kedua, iaitu contoh ayat yang menunjukkan kohesi dalam hubungan semantik bagi menunjukkan sebab dan hasil. Semangat kesukanan adalah sifat yang sangat penting untuk hidup dalam masyarakat dan untuk membentuk hubungan positif antara masyarakat. Ini adalah bahagian penting dari nilai-nilai yang harus diterapkan dari kecil hingga dewasa. Semangat kesukanan akan menghasilkan jati diri yang baik pada seseorang mahasiswa di universiti. Akhir sekali, contoh ayat yang menunjukkan kohesi dalam hubungan semantik bagi memperkuatkan isi. Sukan di Malaysia adalah bahagian penting dalam budaya Malaysia. Sukan di Malaysia sangat popular dari aspek penyertaan dan pemandangan. Rakyat Malaysia dari pelbagai lapisan masyarakat menyertai pelbagai sukan untuk rekreasi dan persaingan. Akhir sekali, saya akan jelaskan tentang koheren. Koheren diaplikasikan dalam penulisan akademik bertujuan untuk membantu pembaca memahami isi tulisan dengan lebih mudah dan jelas. Menurut Kamus Dewan 1998, koheren diartikan sebagai ada kesinambungan, iaitu keterikatan antara satu ayat dengan ayat yang lain dalam sesebuah wacana supaya mudah difahami. Manakala runtutan pula didefinisikan sebagai deretan, jajaran dan leretan. Runtutan pula merujuk kepada kualiti persepsi sesebuah teks secara relatif sehingga dapat difahami. Sanad 2002. Contoh petikan. Selain itu, isu yang memberi kebimbangan kepada semua rakyat Malaysia adalah kaitan antara atlet dan penyalahgunaan dadah. Penyalahgunaan dadah juga dapat menguatkan prestasi atau dikenali sebagai atau dikenali dalam bahasa Inggeris sebagai performance enhancing drugs. Digunakan untuk memberi kelebihan kepada atlet ketika bertanding dalam sesuatu acara sukan. Contoh atlet yang didapati bersalah menggunakan dadah ialah atlet lumba basikal trek kebangsaan, iaitu Muhammad Fauzan Ahmad Lutfi. Fauzan disahkan positif dadah oleh agensi anti-doping Malaysia, ADAMAS, kerana menggunakan dadah jenis
anabolic steroid semasa menyertai kejohanan mini Olimpik. Pelumba tersebut telah digantung selama 2 tahun dari sebarang kejohanan atas kesalahan yang dilakukan. Penggunaan dadah adalah tidak beretika, berbahaya dari segi kesihatan dan atlet negara perlu sedar akan risiko negatif pengambilan dadah. Oleh yang demikian, isu ini telah menjadi masalah yang serius dalam dunia sukan Malaysia sehingga hari ini. Sebagai kesimpulannya, terdapat pelbagai pengalaman yang diperoleh sewaktu menyiapkan tugasan 2 penulisan akademik ini. Dengan berpandukan analisis artikel yang dipilih, iaitu jurnal tempatan yang bertajuk Kepentingan Semangat Kesukanan, kajian rintis dalam kalangan mahasiswa UTHM. Antaranya ialah perkara yang diraih ialah ilmu pengetahuan yang baharu berkenaan dengan bagaimana dalam menghasilkan penulisan ilmiah yang berkualiti. Cara yang sebetulnya menggunakan keutuhan wacana dalam ayat, mengenal pasti jenis ejen carian sumber ilmiah yang digunakan sebagai rujukan dalam artikel tersebut. Malah, bukan itu sahaja, analisis kejelasan dalam penulisan ilmiah turut diterokai pada masa yang sama, yang terdiri daripada kohersi serta koheren. Tambahan lagi, nilai kerjasama juga turut diterapkan dalam kalangan ahli kumpulan demi menyempurnakan serta menyiapkan tugasan pada waktu yang telah ditetapkan. Pengalaman yang dicapai sepanjang tugasan ini akan diaplikasikan pada masa yang akan datang dengan sebaik. Sekian, terima kasih.